kerana ada masalah gangguan teknikal tadi. Jadi saya nak teruskan sekali lagi. Suka saya memberitahu tuan-tuan, kuliah saya ini bukan nak mengemukakan teori-teori. Saya hanya membentangkan maklumat-maklumat yang saya dapat dan saya olah maklumat, saya kupas untuk kita bincang. Jadi orang-orang yang mempertikaikan saya, mana teorinya? Sebab teori ini belum tentu benar, ya. Yang benarnya daripada Allah. Dia ambil kebenaran daripada Allah. Jangan kita gunakan teori semata-mata yang tak boleh dipraktikkan. Contohnya teori Darwin yang mengatakan manusia dari beruk. Macam mana kita nak guna teori mengatakan manusia dari beruk? Dalam teori evolusi, Charles Darwin. Ini yang bahaya dari segi akidah. Sebab itu saya tak nak bercakap tentang teori sains ini. Saya nak bercakap di penghujung saya nanti. Saya ambil Einstein ni bukan pasal apa. Dia banyak berteori juga. Teori relativity contoh. Einstein theory of relativity. Jadi teori-teori yang dikemukakan oleh saintis-saintis barat ni, dia tidak menjurus kepada Tuhan. Sebab itu ada seorang saintis bernama Stephen Hawking. Dia menyebut, God did not create the universe. Tuhan tak menciptakan alam ni. Jadi maknanya manusia diajak untuk tidak bertuhan. Inilah masalah besar manusia di akhir zaman ini. Bila belajar sains, tak kenal Tuhan, maknanya membawa manusia ke jurang neraka sebenarnya. Sebab itu sains hendaklah berasaskan kepada tauhid. Jadi saya nak ajak tuan-tuan yang ada masa lapang datang kita bincang. Macam mana nak mengubah kurikulum tu kepada bertuhankan Allah. Okey. Ini majalah yang saya bawa ni saya beli. Harganya berapa ringgit entah saya dah lupa. RM19, 9 kupang. Scientific American. To seek out new life. Yeah. Watching exoplanet sky for sign that something is out there. Tuan-tuan, Albert Einstein tak berjaya rupanya. Dia mengeluarkan teori itu. Kemudian dia kata bila mata cahaya bergerak, dia akan melencung. Dia akan membengkok. 0.83 arc of second. Ketika terjadinya gerhana matahari, rupanya teori itu ternyata betul. Cahaya tu dia akan membengkok. Ketika berlaku gerhana matahari, ya, mereka melihat rupanya cahaya tu membengkok 0.83 arc of second. Lengkungan dia 0.383 dalam buku ni sebut. Kalau nak tengok, datanglah kemudian. Bila saya kesan lengkungan itu, yang Einstein tak dapat nak temukan untuk kehidupan manusia ni, saya cari dapat jumpa di Rawang ni. Di satu surau, saya pergi tengok lengkungan bengkok tu. Di sebuah mimbar, lengkok masa tu, the arc of time tu, rupanya pada surah wal asri. Tuan-tuan nak tengok silalah. Saya nak membuktikan kebenaran. 0.83 tu, arc of second, arc tu maknanya lengkungan. Terletak kepada lengkungan mimbar tu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Jadi sebab itu diingatkan manusia selalulah mengingatkan ayat tadi, demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Tuan-tuan tengoklah ayat surah wal asri itu, lengkungan tu saya dapat di satu tempat, iaitu di Rawang. Kalau tidak datang tengok, sila. Saya boleh tunjukkan tempatnya. Mari datang ramai-ramai ke Rawang ni. Bandar Country Home ni. InsyaAllah. Saya boleh tunjukkan di mana lokasinya. Panggillah pakar-pakar astronomi.
ahli-ahli falak. Saya boleh tunjukkan lokasinya untuk kita bincang. Apa yang pernah disebut oleh Albert Einstein, 0.83 arc of second tu. Saudara-saudara, saya pernah bersama dengan pakar, iaitu seorang pemenang Nobel daripada Mesir. Namanya Ahmad Zuhail, yang menang Nobel Prize dalam kategori fizik dan kimia. Tajuk kajiannya femtosecond. Femtosecond ni maknanya 1 second yang dipecahkan jadi bilion second. Cuba anda bayangkan 1 second. Bila dipecahkan jadi bilion second, bagaimana keadaannya? Fenomena itu. Beliau berjaya menangkap fenomena itu dengan kamera yang mempunyai aperture yang terlalu laju. Dia menang dalam kategori fizik dan kimia. Dia bentang papernya di Universiti Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Saya ada di majlis itu sekali. Lepas tu saya tanya soalan kepada beliau. Can you create a formula without an equation? Dia dalam keadaan panik agaknya. Dia tak dapat nak beri jawapan. Ya. Lantas, seorang profesor datang bertanya, apa jawapan awak? Saya menjelaskan kepada profesor berkenaan, profesor di UPM. Tuan-tuan kena ingat, di antara nama Allah ialah Al-Hasib. Al-Hasib ni maknanya yang maha menghitung. Tuan-tuan, Allah mempunyai perhitungan yang tersangat hebat. Perhitungan di dunia dan seluruh, sehingga ke alam akhirat nanti, perhitungan Allah belaka tu. Jadi nama Allah ialah Al-Hasib, yang maha menghitung. Allah punya perhitungan sangat hebat. Kita baru belajar menghitung ilmu hisab, matematik. Tetapi Allah punya perhitungan yang terlalu hebat. Kemudian saya jawab lagi. Kalau kita nak mencipta formula, contohnya E equal to mc square. Energy equal to mass time velocity square. Itu formula yang dicetuskan oleh Albert Einstein. Macam mana nak cetuskan formula tanpa persamaan? Allah tak perlu persamaan. Ya? Allah sifatnya yang kita dah belajar, sifat 20 Allah tu. Dia tak sama dengan makhluk. Jadi bila tak perlukan persamaan, E tak perlulah sama dengan E mc square. Terus saja. Allah kalau nak menciptakan sesuatu, Allah berfirman, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila kun fayakun, terus jadi. Tak ada cause and effect. Tak perlu kepada cause and effect. Kita kena ada cause and effect, sebab dan musabab. Kalau nak tukarkan litmus paper, blue kepada biru, itu melalui proses sebab musabab. Allah tidak perlu kepada sebab musabab untuk menjadikan sesuatu. Kun fayakun. Tuan-tuan, kita dah dengar Formula 1. Adakah formula itu sama dengan 1? Terus sebut Formula 1. Tengok anak-anak muda kita. Naik motor laju di Sepang. Itu panggil Formula 1. Dia tak ada sama dengan. Dia bawa motor laju terus je. So that means you can create formula without an equation, but make sure that your knowledge is... saya dah tulis ni. Ini saya tulis tuan-tuan. Nampak? Balik ke ni? I am smarter than Einstein. Nampak? Tuan-tuan janganlah terkejut pula.
Kalau nak hebah seluruh dunia pun tak apa. Jangan yang ni. I am smarter than Einstein. Ini buku Einstein yang saya baca tadi. I am smarter than Einstein. Saya nak ajak tuan-tuan berbincang. Because I follow my dream. I just follow my dream to tell the world that you must create one figure that can explain everything about the universe. In the theory of everything, Allah sebut dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azaban nar. Allah sebut dalam Quran, everything yang wujud di bumi ini tidak ada satu yang sia-sia. Dalam theory of everything. Ayatnya bermula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim yang dibaca oleh Erdogan dalam Masjid Hagia Sophia baru ni. Erdogan baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Kenapa Erdogan baca? Nak memberitahu kepada dunia bahawasanya setiap kejadian Allah ni mempunyai hikmah yang tak boleh kita baca dengan akal semata-mata. Sebab itulah kembali kepada Allah. Daripada sebuah museum, daripada sebuah gereja, bertukar kepada museum, akhirnya kembali kepada sebuah masjid untuk mengingatkan manusia supaya kembali kepada Allah. Sebab semua manusia ni asalnya satu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah ingatkan ketika ditanya pada roh-roh, adakah aku Tuhan kamu? Maka mereka menjawab, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Jadi tujuan kuliah ni bukan apa, merenung balik penciptaan Allah ni, hakikatnya kembali pada Allah balik. Mereka-mereka yang gagah di pentas dunia bercakap soal sains, kononnya mereka lah yang paling berkuasa. Rupa-rupa penghujung hidupnya adalah mati. Einstein dah mati. Isaac Newton dah mati. Stephen Hawking dah mati. Charles Darwin dah mati. Alba Edison dah mati. Michael Faraday dah mati. Kesemua mereka yang menjuarai dunia, penemu penghujung hayatnya ialah mati. Saya pun menunggu saat kematian juga. Sebab itulah kita mempersiapkan diri ni untuk menghadap Allah, Tuhan, iaitu Raja segala Raja. Jadi tuan-tuan, panjang menua kuliah saya ni, sekadar untuk berkongsi pengalaman. Saya teringat Google. Ni Google kata. Google, CEO dia kata, iaitu Larry Page. Google CEO. Larry Page. Ini kata-kata beliau. Tulisan ni terbalik ya. Kerana handphone ni. Macam mana nak betulkan? Kejap ya. Ini kenyataan Google. Sebab ramai orang tengok Google sekarang ni. Apa kata Google CEO Larry Page? If you are not doing something crazy, you are doing the wrong thing. Saya bukan nak highlight kata-kata dia. Cuma saya nak beritahu, bila kita buat satu kerja yang nampak macam crazy, jangan cepat kita membuat andaian. Dia adalah CEO Larry Page. Google. Maknanya handphone ni banyak benda-benda yang pelik-pelik. Saya dapat banyak maklumat dalam handphone ni, tetapi saya olah balik secara positif. Ya. Jadi kalau tengok benda pelik-pelik ni, ada seorang Jerman menegur saya. Jerman. Udahlah cakap Melayu, tak reti. Saya guna bahasa Melayu. Dia komennya saya. Dia kata, dia langsung tak faham saya cakap. Orang ni weird katanya. Weird tu mana pelik lah. Kalau dah tak tahu cakap Melayu, cakaplah Melayu.
Sebab bahasa Melayu senang untuk belajar. Jadi saya minta lah, kalau ada yang pelik-pelik ni, standby, catat, kemudian kita kupas untuk melihat kebenarannya. Ya, apa yang disebut oleh Google ni, mungkin boleh jadikan bahan perbincangan. Kalau kita tengok orang tu buat macam crazy sikit, maknanya craziness tu, kita perbaiki lagi. Kenapa sebiji apple yang dilihat oleh Newton, jawapan penghujungnya gravity? Memang peliklah apple yang jatuh di atas kepala Isaac Newton, kemudian jawabnya gravity. Mengapa tidak durian? Durian pun ada berat. Tapi durian penghujungnya tempoyak aja. Sebab itu teori-teori besar ni, jangan kita lihat oleh negara besar dunia. Dia boleh kembali kepada negara-negara kecil. Sebab itulah kita kena mengkaji, merenung balik hikmah di sebalik penciptaan Allah ke atas bumi ni. Allah buat nyamuk tu, ada satu perumpamaannya. Walaupun sekecil nyamuk tu pun Allah mampu buat. Kita sebesar jarum pun tak mampu nak buat. Allah kuman yang kena guna dengan tengok dengan mikroskop, Allah boleh buat. Kita kalau nak buat kereta aja, kereta Proton Saga. Tapi nak buat yang paling kecil, kita tak mampu, tuan-tuan. Itulah Allah yang punya kuasa mencipta apa saja yang dia kehendak dia. Jadi rasanya itu saja untuk hari ni. Kalau ada masalah, kalau ada nak bertanya, hubungilah saya. Sekarang pun boleh. Nak telefon pun boleh. Tapi jangan lupa ya, kontak nombor saya. WhatsApp saya ni. 013. Jangan kejap. 01. Ini nombor telefon handphone ya. Jangan lupa WhatsApp. 013 457 0068 ya. Sebab apa saya buat gini? Saya nak jual ubat sebenarnya. Koma kalau ada anak masalah. Ini DVD saya ni. Boleh tengok di rumah ya. Harganya RM25. Yang ni ubat otak. Kalau nak otak budak tu bagi dia kemas sikit, terutama tadika kemas ya. Walaupun dia nama kemas, tapi otak dia tak kemas, bagi yang ni. Ini ubat otak. InsyaAllah. Harganya RM30. Belanja puh RM8. Jadi kalau nak beli dua ni, saya masuk dalam satu sampul. Puhnya RM8 je lah. Yang ni RM30. Yang ni RM25. Tengoklah konten dia. Jadi kita bincang lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang Allah datangkan ke bumi ni. Jadi kalau ada persoalan, tuan-tuan bolehlah kemukakan soalan lagi supaya kita dapat menemukan hasil bincangan ini nanti memberi manfaat kepada manusia. Ini kelulusan saya pula. Sijil saya ni dah nak rosak, dah nak koyak habis dah. Saya simpan tahun ada daun pula pada sijil ni. Apa makna daun pada sijil ni? Tengok ayat Quran, ayat 59. Surah Al-An'am. Allah sebut dalam Quran, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuannya. Kalau tuan-tuan nak petikai sijil saya, nanti dulu saya nak tunjuk. Yang ni beritanya daripada Kementerian Pelajaran. Jadi beritanya menyebut Kementerian Pendidikan tolak anggapan sijil maktab perguruan murah. Termurah, dah koyak rabak. Sijil saya. Sebab apa? Nanti tuan-tuan petikai pula. Ada ke saya kelulusan nak bercakap bidang pendidikan? Saya sebenarnya dulu cikgu. Tapi tak nak pergi sekolah. Suka duduk tepi jalan. Jadi ini yang saya duduk tepi jalan mengajar ni. Nak menarik seramai mungkin cikgu-cikgu kita merenung alam ni dengan renungan yang tajam. Sebab itu kita ada sekolah kebangsaan Bukit Mentajam.
Kita ada sekolah kebangsaan kepala batas. Jadi dua bahagian otak ni, pertama ditajamkan. Jangan dibatahkan sangat. Nanti budak tak boleh berfikir dengan jauh. Saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana Hafiz tu? Mana Hafiz? Hafiz mana? Jadi ada soalan yang nak dikemukakan. Mio Ambia ada soalan.